Hadikatur Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Berjumpa kita sekali lagi di dalam rancangan Hadikatur Ramadan. Taman-taman Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menyambung lagi berkenaan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan yang diberkati. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran untuk petunjuk kepada umat, supaya umat ini mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita berbalik kepada situasi kita bulan Ramadan ini, maka pada bulan Ramadan ini kebanyakan masyarakat akan berlumba-lumba untuk membaca Al-Quran. Di masjid, di surau, di pejabat dan di mana-mana institusi cuba mengadakan tadarus Al-Quran, di mana mereka menghayati kelebihan bertadarus pada bulan Ramadan. Al-Quran menjadi petunjuk kepada diri kita. Jadi bila mana Al-Quran itu kita lihat sebagai petunjuk pada diri kita, maka kita mengambil peluang banyakkan baca Al-Quran. Cuba kita buat satu jadual yang khusus. Sebelum kita pergi ke pejabat, kita membaca Al-Quran. Selepas solat subuh, kita baca Al-Quran. Ataupun selepas kita bersahur, kita membaca Al-Quran. Selepas maghrib, kita membaca Al-Quran. Di surau, kita membaca Al-Quran. Ada waktu segang di antara waktu-waktu solat. Selepas waktu solat, kita baca Al-Quran. Alangkah baiknya. Setiap satu huruf akan digandakan satu. Bukannya dikira keluar daripada bulan Ramadan, satu huruf dikira satu huruf dikira 10. Masya Allah, kalau kita satu hari kita membaca Al-Quran, berapa banyak huruf yang kita telah sebut, dan akhirnya kita akan dapat pahala yang sangat besar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, banyakkan membaca tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bulan puasa ini kita hindarkan daripada buat ketupat. Apa buat ketupat itu? Mengumpat. Kita jangan mengumpat. Kita tolak mengumpat. Bulan sebelum Ramadan kita selalu mengumpat. Dan pada bulan Ramadan ini kita menjadi akademi pada kita supaya kita menghindarkan sifat-sifat mazmumah. Dan kita tidak ada melakukan umpatan kepada kawan-kawan kita. Kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah lebih baik daripada kita sembang-sembang kosong. Ya? Yang seterusnya, banyak beristighfar dan taubat, memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sentiasa mulut kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dengan istighfar hati kita akan suci, hati kita akan bersih, hati kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingati kesilapan-kesilapan kita. Kita bertaubat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada bulan ini Allah bukakan pintu-pintu taubat.
buka, minta apa, Allah akan perkenankan. Jadi pada bulan ini kita banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita berdoa mohon syurga Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan daripada azab api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, redhakanlah aku masuk syurga dan hindarkanlah aku daripada masuk neraka. Neraka-Mu yang pedih. Jadi pada waktu ini sentiasa kita lakukan, ya, sentiasa kita memohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, banyak bersabar kerana pada bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Bila mana cerita pasal sabar? Pada bulan Ramadan ini kalau di Malaysia hidangan banyak. Luas terbentang. Di pasar sana kita sediakan hidangan-hidangan yang istimewa untuk keluarga kita. Dan pada waktu ini kalau kita pergi bazar, kita lihat banyak hidangan. Jadi kita cuba kita olah daripada sifat tamak kita ini, yang kita rasa rakus, kita rasa orang kata nafsu kita tinggi untuk makan. Boleh kita membeli makanan di pasar. Alangkah baiknya kalau kita sebahagian apa yang kita beli di pasar itu kita sedekahkan kepada orang miskin, orang yang memerlukan. Kita sedekah kepada jiran-jiran kita dan kita makan hanya yang sekadarnya. Tidak kenyang dan tidak terlalu lapar. Jadi di sini kita pun dapat pahala dan kita nafsu itu kita tukar kepada yang lebih baik. Apa dia? Yang orang kata mendatangkan pahala kepada diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa perkara amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin banyak lagi yang dilakukan oleh Rasul, yang dilakukan oleh masyarakat kita, yang boleh kita lakukan untuk kita memenuhi ruang-ruang yang ada di dalam bulan Ramadan. Hadirin hadirat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan berkat membawa rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AMR TV, saluran Ramadan Anda.